Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, untuk kisah seram kali ini saya nak ceritakan dua kisah dan kedua-dua kisah ni adalah berkaitan dengan saka. Jadi saya bagi tajuk dekat sini, Saka, Pengamal Ilmu Hitam. So, tak payah nak lengahkan masa, dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah yang pertama ni saya akan bagi nama samaran dia sebagai Adni. Jadi sebenarnya Adni ni daripada kecil lagi dia dijaga oleh nenek dia. Dia memang cucu kesayangan nenek dia. Dan katanya cucu nenek dia ada dalam 60 lebih tau. Tapi dialah salah satunya cucu kesayangan nenek dia. Dan Adni ni sendiri pun memang sangat-sangat sayangkan nenek dia. Cuma nenek dia ni penuh dengan misteri tau. Banyak sangat pantang larangnya. Itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak kena, ini tak kena. Tapi Adni ni cakap yang nenek dia tak bela saka. Cuma nenek dia ada menuntut ilmu untuk awet muda. Bayangkan nenek dia pada masa tu dah berumur 50 tahun. Tapi muka dia tu dengan susuk tubuh apa semua macam orang yang baru berumur 30-an. Katanya kalau orang kampung nak susuk, nak pakai susuk kan, orang kampung tu akan datang jumpa dengan nenek dia. Ya, nenek dia lah yang akan pakaikan susuk kepada orang-orang yang nak pakai. Dan katanya nenek dia ni boleh jadi penanggal tau. Gal. Tiba-tiba cara gema kan. Dan dia cakap yang dekat tempat dia tu orang panggil penanggal ni sebagai balan-balan. Katanya penanggal ni bukan makhluk halus, tapi manusia yang mengamalkan ilmu hitam. Dan selalunya pengamal ni adalah perempuan. Cuma ada jugalah daripada kaum lelaki. Biasanya orang yang menuntut ilmu ni sebab dia nak cantik, dia nak kekal cantik, lepas tu dia nak jaga rumah. Adni ni cakap ramai orang fikir yang kata ilmu ni akan ada pendamping ataupun saka macam itu kan. Tapi katanya tak semestinya. Cuma tetap syirik jugalah sebab ialah ilmu hitam kan. Mungkin sebab nenek dia tak perlu nak menurunkan ilmu dia tu kepada orang lain. Tapi bolehlah kalau orang lain tu macam keturunan dia yang nak tuntut ilmu tu. Dan macam biasalah, kalau betul nak menuntut ilmu kecantikan macam gitu, banyaklah dia punya prosedur nak kena buat benda syirik itu, benda syirik ini kan. Macam yang saya cakap sebelum ni, kalau nak cantik, pakai skincare. Ada yang cakap ambil air semayang banyak-banyak. Itu pun betul. Jadi dekat rumah nenek dia tu, sebab dia tinggal dengan nenek dia tadi kan, dekat rumah nenek dia tu akan ada satu tempayan yang sangat besar. Dan tempayan tu sendiri sentiasa ditutup. Nenek dia melarang keras Adni ni untuk pergi buka tempayan tu. Tak boleh katanya, itu benda yang bahaya, jangan sentuh. Bila dia dah besar sikit, barulah dia tahu yang kata itu sebenarnya adalah tempayan cuka. Katanya tempayan tu untuk nenek dia awet urat-urat perut bila dah terkeluar daripada badannya tu. Macam yang kita cerita sebelum-sebelum ni lah kan. Cuma saya masih lagi macam tak boleh nak digest tau. Bila dah masuk dalam cuka tu, dia awet, lepas tu dia macam sambung balik dengan badan tu kan. Faham tak? Bila dah masuk dalam cuka, benda tu akan jadi masak tau. Macam kita buat lawak. Tiba-tiba nak cakap makanan. So macam benda ni macam di luar jangkauan saya untuk faham lah. Tapi itulah, buat apa kita fahamkan. Kita bukan yang nak menuntut ke apa kan. Kita nak bercerita je. Jadi ada satu malam tu Adni ni dia tersedar daripada tidur dalam pukul 2 pagi macam itu. Sebab dia rasa macam haus sangat. So dia pun pergilah kejutkan neneknya kan. Dan masa tu sebenarnya dia baru berumur 10 tahun tau. Jadi dia pun pergilah ke arah nenek dia tadi, kejutkan nenek dia. Sebab katanya dia memang takutlah nak pergi ke dapur seorang-seorang ni. Tambah pula kampung dia tu banyak sangat burung hantu. Kenapa nak takut dengan burung hantu? Mungkin bunyinya tu kot yang seram kan. Yelah, budak lagi. Masih dia nak kejutkan nenek dia tu, dia nampak nenek dia tidur dalam keadaan kepalanya ni ditutup dengan bantal tau. Dah tu dia pun goyang-goyangkan badan neneknya kan. Tapi neneknya tak nyaut. Neneknya macam orang tidur mati macam itu. Dah banyak kali goyang-goyang-goyang, nenek bangun, haus kan, nak air macam itu kan. Tapi neneknya tetap sama juga, tak bagi respon apa-apa. Jadi Adni tadi pun ambil inisiatif, dia pergi angkat
angkat bantal tu tau. Masa dia dah angkat bantal tu, dia terkejut sangat sebab nenek dia tak ada kepala. Badan nenek dia pula dah lemah longlai dah dekat atas katil sana, daripada leher sampai ke kaki. Cuma dia tak berapa ingat lah sama ada nenek dia tu macam berdarah, ada darah ataupun tak dekat bahagian lehernya kan. Sebab yelah, masa tu kan dia rasa macam takut dengan terkejutnya lagi, jadi trauma, dah tak ingat dah semua tu. So masa tu sebab dia macam terkejut sangat, dia meraung dekat situ. Dia fikir yang nenek dia ni dah meninggal, dah tak ada dah. Sebab tu lah dia meraung, dia menangis-nangis kat situ. Dah tu dia lari keluar daripada rumah untuk pergi dekat rumah makcik dia. Kebetulan pula rumah makciknya ni ada bersebelahan dengan rumah neneknya. Jadi nak pergi rumah makcik dia, nak bagi tahulah yang kata nenek dalam keadaan macam gini kan. Cuma walaupun rumah bersebelahan, katanya ada semak belukar yang dia kena rempuh untuk sampai dekat rumah mak saudara dia tu. Masa dia nak lalu ikut belukar tadi, dia ada nampak ada cahaya putih macam itu tau, macam terbang cahaya putihnya. Dan sebab cahaya putih tu terlalu silau, sampaikan dia terjatuh. Masa tu lutut dengan dagu dia habis berdarah. Katanya semua tu tinggal parut sampai sekarang. Dan tiba-tiba dia terdengar suara nenek dia memanggil dia daripada arah belakang, daripada arah rumah neneknya tu lah. Dah tu nenek dia tanya, "Ani nak pergi mana malam-malam buta ni?" Masa tu Ani palingkan muka tengok ke arah nenek dia tu. Nenek dia dah cukup sifat dah, kepalanya pun dah bersambung balik dengan badan. Dan pada masa tu nenek dia pun datang menghampiri dia. Lepas tu nenek dia peluk dia. Dah tu pujuk Ani tadi dan pimpin dia untuk masuk balik ke dalam rumah. Dah tu nenek dia pun bagilah air kan. Yelah, Ani ni kan macam nak minum air tadi kan. Katanya lepas dia minum air tu, dia terus tertidur dan tak ingat apa dah. Tak ingat dah apa yang berlaku pada malam tu. Sampailah umur dia 20 tahun. Umur dia 20 tahun barulah dia macam recall balik, teringat balik apa yang dah pernah berlaku sebelum ni. Katanya nenek dia masih lagi hidup sampai sekarang dan nenek dia dah berumur 86 tahun. Masih lagi sihat walafiat, Alhamdulillah. Dan Adni ni rasa yang nenek dia dah stop dah buat aktiviti terbang menerbang macam itu kan. Terutama sekali pada bulan mengambang. Dan dia sendiri pun slow-slow nasihatkan nenek dia supaya berhenti buat benda macam itu. Dah tu supaya kembali kepada Allah. Yelah, buang susuknya, lepas tu dah tak mengamalkan dah ilmu yang syirik macam gitu. Dan Alhamdulillah sekarang ni nenek dia dah mula solat 5 waktu, dah mula baca Al-Quran semua. Dan tu dia cakap sebelum-sebelum ni kan, nenek dia ni sebenarnya adalah salah seorang bidan terkenal dekat kampung tu. Dan kalau perempuan-perempuan yang bersalin ikut pantang larang yang nenek dia ni bagi, perempuan tu akan jadi cantik tau. Dah tu jadi ramping. Yelah, jadi macam anak dara balik lah kan. Cuma tak pastilah sama ada dia bagi petua orang-orang lama ataupun sebaliknya. Harapnya petua orang lama lah kan. Ani ni cakap hari-hari dia berdoa supaya nenek dia tu kembali ke pakar jalan. Dan insyaAllah lah semoga nenek dia istiqomah dan tak pilih jalan yang salah lagi. Macam ada ustaz yang pernah cakap, ada setengah orang tu sepanjang hidup dia bergelumang dengan dosa tau. Tapi dia meninggal dunia dalam keadaan yang mulia. Dia sempat bertaubat macam tu. Okey, kisah yang kedua, kisah ni agak menakutkan sikit. Saya baca pun saya rasa macam boleh tahan seram. Sebenarnya nak buat semalam, tapi semalam tu hari Khamis malam Jumaat, orang kata macam krik-krik sikit kan. Lepas tu saya cerita, ada cerita hantu semalam pun saya dah ada apa, macam adalah gangguan sikit, nampak kelibat-kelibat macam gitu kan. So saya fikir tak payahlah nak teruskan sebab kisah ni memang saya rasa berat gila. Okey, untuk cerita kali ni kita bagi nama samaran dia sebagai Nadia. Jadi kisah yang berlaku dalam keluarga dia ni agak mengerikan tau. Dan kisah tu berlaku masa salah seorang pakcik dia, kita bagi nama pakcik je lah sebab namanya Roslan, tapi dipanggil pakciknya tu dengan gelaran pakcik je. Jadi kisah ni berlaku dekat kampung. Masa tu pakcik dia ni sakit. Sebenarnya pakcik dia dah lama dah sakit. Ya, pakcik dia ni dah lama mengidap penyakit barah hati. Dan katanya pada masa tu pihak hospital cakap penyakit barah pakcik dia ni dah sampai ke tahap 4. Dah tak ada harapan lagi dah. Jadi pihak hospital bagi tahu keluarga ni semua supaya bawa je lah pakcik dia ni balik ke rumah. Dia orang sendiri pun dah tak boleh nak bantu.
Jadi lepas dah keluar hospital tu, pakcik dia ada cakap yang dia nak balik kampung. Dia nak try berubat cara kampung pula. Kokok lah ada penawar kan. Dan dia sendiri pun ada pesan, kalau hayat dia dah tak lama, dia nak dikebumikan dekat kampung. So masa tu anak-anak pakcik dia ni bawa lah pakcik dia balik ke kampung. Dan ada satu hari tu, keluarga Nadia ni dapat berita kata pakcik dia ni dah nazak dah. Jadi baliklah kampung kan kalau nak jumpa untuk kali terakhir. So pada masa tu, semua adik-beradik pakcik dia ni termasuk ayah dia terus cepat-cepat balik kampung. Yelah sebab takut tak sempat nak jumpa kan. Jadi pada malam tu, diorang semua baca Yasin daripada maghrib sampailah lepas isyak. Dan tiba-tiba pakcik dia ni boleh bangun macam orang-orang sihat tau. Yang tadi dah nazak betul dah. Nafasnya pun kejap panjang, kejap pendek, kejap panjang, kejap pendek macam gitu kan. Yelah macam orang-orang yang dah hujung-hujung nyawa lah, dah nak meninggal dah. Tapi sekarang ni pakcik dia dah bertenaga balik, dah tu bangun, siap minta rokok lagi sebatang. Pakcik dia ni pergi duduk dekat wheelchair sana sambil-sambil bersiul tau. Dah lah duduk atas wheelchair, lepas tu bersiul tadi kan. Dah tu kakinya ni boleh bersilang tau. Jadi masa tu diorang semua yang ada dekat dalam rumah semuanya terkejut. Yelah macam, pakcik ni ada benda yang tak kena ni kan. Dah malam tu dah agak lewat malam lah, dalam pukul 11 malam macam itu. Dah tu adalah datang seorang kawan pakcik dia ni yang namanya Cik Mus. Jadi Cik Mus ni dia macam tahulah sikit benda-benda macam gini ni. Tapi dia bukan bomoh lah. So masa tu Cik Mus tadi pun bersembang lah dengan pakcik dia ni kan. Dalam masa yang sama juga, diorang ni semua, kaum kerabat ni lah, ada dekat ruang tamu sambil-sambil pasang telinga nak dengar juga apa yang Cik Mus dengan pakcik dia ni duk borakkan masa tu. Katanya mula-mula tu diorang dengar macam Cik Mus dengan pakcik dia ni sembang biasa je. Dan tak lama lepas tu Cik Mus pun tanya macam ni tau, ada nampak apa-apa ke tadi? Dah tu pakcik dia jawab, mestilah ada, dia lalu kat sini tadi. Cik Mus ni pun tanya lagi, nampak kucing hitam ke? Dan pakcik dia jawab apa? Tadi dia lalu sini, besar, hitam sangat. Ni dia baru lalu, ada kat depan aku sekarang ni. Seram lah pula. Jadi diorang, kaum kerabat tadi lah, yang tengah dengar dekat ruang tamu tu, terus pandang ke arah pakcik dia tahu. Sebab yelah nak tengok juga kucing hitam apa yang dimaksudkan tu kan. Tapi bila diorang semua tengok, tak ada apa pun dekat depan pakcik dia masa tu. Tak ada pun kucing hitam yang dimaksudkan. Dah masa tu masing-masing terus meremang bulu roma lah. Kebetulan tau, ada salah seorang akak saudara dia ni namanya Aziz. Dia memang jenis yang boleh merasa lah kalau ada benda macam itu. Cuma dia tak nampak lah. Dah tu dia pun bangun daripada duduk tadi kan. Dia bangun, tapi pada masa tu dia tak boleh nak berjalan tau. Dia rasa macam kaki dia ni berat sangat. So masa tu dia paksa juga berjalan sambil-sambil dia serik kaki dia tau. Diorang yang tengok keadaan Aziz masa tu dah rasa macam semacam lah, dah kenapa Aziz jalan macam itu kan. Dan Aziz pula masa tu dia sambil jalan sambil serik kaki dia tu sambil-sambil dia menangis. Dan tak lama lepas tu dia terduduk. Sepupu-sepupu lain yang dah tahu dah keadaan dia tu, yang boleh merasa selalu kena ganggu macam itu kan, diorang ni pun pujuklah Aziz ni, tenangkan dia, lepas tu bacakan ayat kursi. Pada masa tu Aziz ni cuma cakap benda tu ada dekat sini, terus senyap satu rumah tau. Tak lama lepas tu diorang ni macam dengar balik kan, Cik Mus ada tanya dengan pakcik dia macam ni, sekarang ada lagi tak kucing hitam tu? Pakcik dia pun cakap tak ada dah, tapi cuba tengok dekat atas tu. Dan semua yang ada dekat dalam rumah pada masa tu terus pandang ke arah atas tau. Tapi diorang ni semua tak nampak apa-apa pun, kecuali seorang. Ya, Mak Lang dia nampak sesuatu pada masa tu. Dan Mak Lang dia tanya, apa tu? Dalam masa yang sama, Mak Lang dia tadi terus jatuh dekat situ dalam keadaan menggigil tau. Dan mata ni dia pejam rapat-rapat sebab dia dah tak nak tengok lagi apa yang dia nampak sebelum ni. Pada masa tu kecoh lah satu rumah tu kan. Sebab yelah Mak Lang dia dah jatuh macam gitu, so diorang ni macam kalut-kalut untuk bantu Mak Lang diorang. Dalam masa kecoh-kecoh tu, Cik Mus tadi pun tanyalah kan siapa yang datang. Tapi pakcik dia ni cuma gelak je, lepas tu macam tersenyum sinis macam tu. Dalam masa yang sama juga, anak-anak kecil yang ada dekat dalam rumah tu semuanya dah nangis. Yelah sebab dalam keadaan ketakutan kan, dah jadi huru-hara dah rumah tu. Mestilah budak-budak ni yang tak tahu apa-apa rasa macam takut semacam kan. Dah tu ada seorang pakcik dia ni namanya Pak Teh. Dia panggil Pak Teh lah. Katanya Pak Teh dia ni dia pandai berubat.
Jadi pada masa tu dia bacakan ayat-ayat Al-Quran dan dia terus tiup dekat muka Mak Lang tadi. Nadia ni cakap lama jugalah keadaan dalam rumah tu macam agak kecoh. Yelah nak settlekan budak-budak yang menangis lagi, nak pujuk diorang. Dan bila dah semuanya reda, semuanya okey sikit, barulah Nadia ni pergi jumpa Mak Lang dia. Dia tanyalah Mak Langnya kan, apa yang Mak Lang nampak tadi? Dan Mak Langnya cakap ada benda yang terbang dekat atas tu, ada hitam, ada putih dan banyak sangat. Dan lepas tu Mak Lang dia dah tak ingat apa-apa dah pitam. Katanya malam tu masing-masing tak tidur tau, rela berjaga dan ditemankan dengan Yasin je. Jadi Yasin tu dia letakkan dekat tepi bantal macam itu buat teman. So pada malam tu, pagilah kan, pada pagi tu tak tahu masa mana dia orang terlelap. Dan esoknya tu sebelum azan Zuhur, masing-masing dah bangun dah dengan mukanya yang mengantuk. Yelah sebab malam tu dia orang tidur-tidur ayam macam itu je kan. Ada jugalah yang tak tidur langsung sebab takut sangat. Okey, masuk je azan Zuhur, pakcik dia ni jadi macam biasa, jadi nazak balik. Nafasnya pun jadi turun naik, kejap panjang, kejap pendek macam tu. Dan masa ni semua anak beranaknya pergi minta maaf dengan pakcik dia, pergi jumpa pakciknya untuk kali terakhir macam tu kan. Anak-anak pakcik dia ni pula dah relakan dah reda dah kalau pakcik dia ni nak meninggal time tu. Sebenarnya diorang ni macam agak pelik tau, kenapa benda ni boleh jadi. Padahal setahu diorang pakcik dia ni tak ada membela ke apa. So kali ni lepas Zuhur tu, nampaklah keadaan pakcik dia makin tenat, seolah-olah macam dah nak habis nafas dah. Dah tu mak saudara, bapak saudara dia yang lain pun pergilah bagi tahu jiran-jiran semua kan, jemput datang untuk baca Yasin semua. Dan sampai je azan asar, tiba-tiba pakcik ini boleh jadi sihat sama macam semalam. Nadia cakap masa dia orang duk kecoh-kecoh semalam, yang kata pakcik ini bangun kan, duduk atas wheelchair semua tu, masa tu kakak dia Sarah, dia tengah tidur sebab dia macam agak tak sihat pada hari tu. Jadi dia memang tak tahu langsung cerita apa yang dah berlaku semalam. So bila Sarah ni tengok je keadaan pakcik dia yang tiba-tiba sihat, dia jadi macam pelik lah kan, dia blur-blur macam gitu. Dah tu dia orang ni semua memang dah pakat dah, memang tak nak ceritakan semua yang berlaku tu dengan Sarah ni. Sebab katanya Sarah ni, yelah dia dalam keadaan tak sihat pada masa tu kan. Dah tu dia jenis orang yang lemah semangat, tapi dia boleh nampak benda-benda yang mistik ni. Okey, pada masa tu Nadia dengan Sarah ni pergi ambil air sembahyang dulu. Diorang nak solat kan. Dan katanya dia nak pergi solat dekat ruang tamu yang ada dekat tingkat atas. Masa diorang nak naik tangga ke tingkat atas tu, Sarah ni dia pergi pandang ke arah pakcik dia, pandang muka pakcik dia. Dan pakcik dia masa tu tenung je ke arah Sarah ni sambil senyum-senyum semacam macam tu tau. Bayangkan pakcik dia tu dah dalam keadaan nazak tau, dah tenat sangat dah, tapi tiba-tiba boleh segar bugar dan pergi senyum dengan senyuman yang agak menyeramkan. Dah tu bila dah sampai dekat tingkat atas tadi, Nadia ni pun bentangkanlah sejadah kan. Diorang berdua pun dah pakai siap-siap pakai telekung semua. Dan tiba-tiba Sarah ni menjerit tau. Dia cakap, sakit. Lepas tu dia gelak. Dah Nadia ni pun marahlah dengan Sarah ni kan. Kau dah kenapa ni kak? Nak solat kan? Janganlah main-main. Tak lama lepas tu, Pak Teh tadi pun naik ke tingkat atas. Dan Nadia cakap daripada air muka Pak Tehnya ni, nampak macam Pak Teh dia tahu akan berlaku sesuatu. Dalam masa yang sama juga, Sarah tadi dia terus terduduk sambil-sambil menangis. Tengah-tengah menangis tu macam itu kan. Lepas tu dia boleh tergelak pula. Makin lama makin besar gelaknya, makin lama makin besar. Nadia pada masa tu memang dah takut habis dah katanya. Yelah, akak dia Sarah tadi duduk tergelak macam gitu kan. Dan pakcik dia yang kat bawah pun tergelak macam gitu juga. Masa tu Nadia ni confirm lah, memang ada benda yang tak kena dengan Sarah ni. So dia pun nak keluar lah kan daripada tempat tu kan. Dah tu Pak Teh dia tadi pun panggil lah sepupu-sepupu dia orang ni yang lelaki untuk pergi tolong. Sebenarnya sebelum ni Pak Teh dia dah pesan dah, yang ada anak kecil keluar dulu, yang lemah semangat pun sama, keluar daripada rumah tu. Mak Lang dia orang yang pengsan semalam-semalam tu pun dah ada dekat luar rumah dah. Yelah takut kan kalau kena lagi macam malam semalam tu. Dalam masa yang sama, jiran-jiran yang datang untuk baca Yasin tadi, katanya separuh daripada jiran-jiran dia orang ni pun dah keluar daripada rumah tu. Dah tengok Sarah dalam keadaan kejap gelak,
kejap menangis tadi kan. Pak Teh dia ni pun baca-bacakanlah ayat Al-Quran. Masa Pak Teh dia baca ayat-ayat Al-Quran tadi, Sarah ni makin meronta tau. Lepas tu dia menjerit, cakap sakit. Dan dia panggil-panggil lah Nadia ni, minta tolong kan, lepaskan dia sakit macam tu. Jadi Nadia ni pun cakap lah dengan Pak Tehnya kan, dah lah tu Pak Teh, dia sakit tu, kita lepaskanlah dia, kesian dia. Pak Teh dia pun cakap dengan tegas tau. Pak Teh cakap, apa sekalipun yang jadi, pegang dia elok-elok, jangan sampai lepas. Ni bukan dia, ni benda tu yang nak menyesatkan kita. Jadi Nadia ni pun diam je lah kan. Masa tu Nadia ni pun pegang tangan Sarah juga. Dah tu dibantu dengan sepupu-sepupu lelaki dia lah. Masa dia pegang Sarah tu, Sarah pergi gigit tangan dia tau. Lepas tu dia pergi tunjuk dekat arah bawah, dekat arah pakcik dia yang sakit tu kan, yang ternak tu. Lepas tu Sarah cakap macam ni, Roslan mesti mati esok, mesti mati. Jadi Roslan tu nama pakcik dia tau. So masa tu Pak Teh dia pun terus bacakan ayat suci Al-Quran. Dan tak lama lepas tu Sarah tadi pun pengsan. Katanya dalam keadaan kecoh-kecoh tadi, tiba-tiba je boleh black out. Hari pun dah nak masuk maghrib dah nak senja dah. Dah tu ada seorang anak buah dia ni yang form 1, tiba-tiba je dia tanya macam ni tau, kenapa Pakcik Roslan mengintai dekat tangga tu? So diorang semua pun tengoklah ke arah tangga kan. Tapi diorang tak nampak siapa-siapa pun dekat situ. Dan lepas tu baru Nadia ni terperasan, kata pakcik dia kan ada terbaring dekat ruang tamu sana. Tak mungkinlah pakcik dia nak mengintai dekat celah-celah tangga tu kan. Lepas maghrib barulah elektrik ada balik. Sarah pun dah okey sikit pada masa tu, cuma masih lemah lah. Jadi malam tu juga Nadia ajak ayah dia untuk balik ke rumah dia orang. Sebab yelah takut nanti Sarah ni terkena lagi. Kan Sarah kan lemah kan. Dah, dia orang pun siap-siap, dia orang balik, bertolak balik malam tu juga. Esoknya tu dia orang dapat berita kata pakcik dia ni dah pun meninggal dunia. So dia orang pun terus pack barang semua dan terus balik ke kampung. Pakcik makcik dia orang yang gerak balik sebelum tu pun dia orang balik ke kampung juga. Katanya sama, lebih kurang samalah dia orang sampai kat kampung tu. Jadi sampai je dekat kampung, dia orang terus pergi jumpa dengan arwah pakcik dia orang ni. Katanya muka arwah pada masa tu kurus sangat. Dia dengan sepupu-sepupu dia yang lain tengah baca Yasin dekat sebelah arwah. Dah selesai ke bumi semua dan malam tu dia orang buat tahlil. Masa dia orang buat tahlil, tiba-tiba je bumbung rumah dia orang bergegar tau. Orang yang ada dekat dapur sana yang tengah kemas pinggan, cawan semua kan, bila dengar je gegaran macam gitu dekat daripada atas, daripada bumbung, terus dia orang letak cawan tu semua dan berlari ke arah ruang tamu ni tau. Berkumpul dekat ruang tamu masa tu. Salah seorang sepupu dia terus pergi tutup semua pintu yang ada. Bunyi gegarnya pula macam nak roboh rumah tau. Dalam masa yang sama, budak-budak kecil dah start meraung dah start menangis sebab takut sangat kan. Yelah, ingatkan arwah pakcik dia ni dah meninggal, dah settle lah semua masalah, dah selesai lah. Tapi rupa-rupanya belum. Dalam keadaan diorang ni semua ketakutan tadi, tiba-tiba je diorang ada dengar ketukan dekat pintu tau. Masa tu diorang dah tak nak buka dah, sebab diorang fikir ini mesti benda lain ni yang ketuk tu kan. Yelah, mana tahu kalau buka nanti ada pocong ke apa kan. Tapi tak tahu macam mana si Nadia ni boleh pergi, terberani pula pergi ke arah pintu tu. Dia pergi buka pintu tu tau. Dan betul sekali ada pocicca dekat situ. Katanya masa tu dia rasa macam nak pitam tau, sebab dia nampak betul-betul depan mata dia sekujur tubuh yang berbalut dengan kain putih. Dengan serta-merta dia pergi tutup pintu tu dengan kuat. Dan tak lama lepas tu, sekali lagi dia orang dengar ada bunyi ketukan pintu tau. So masa tu memang taklah Nadia ni nak pergi buka lagi kan dah terkena tadi kan. Masa tu adalah salah seorang sepupu dia ni pergi intai ikut tingkap. Cerdik juga kan, kalau dah ada tingkap tu intailah ikut tingkap dulu. Masa tu dia orang nampak ada seorang lelaki yang tua, lebih kurang macam atuk macam gitu. Dah tu dia orang pun bagilah atuk tadi masuk dan tutup balik pintu tu. Lepas atuk tadi masuk je dalam rumah, dia terus libas-libas kain dia tau. Katanya kain tu kain yang jenis selendang yang dia letak dekat atas bahunya. Dah tu dia pergi libas-libas dekat semua area rumah tu sambil-sambil baca sesuatu. Lepas dia dah libas-libas kain tadi, dengan serta-merta bunyi gegaran dekat bumbung tu hilang. Dah tu atuk tadi cuma cakap macam ni, Alhamdulillah, jangan risau, semuanya dah selesai. Masa tu barulah Nadia dengan warga dia ni dapat tahu yang kata selepas dia orang balik je ke rumah dia orang, atuk yang sama datang ke rumah tu untuk berubat.
Dan katanya lepas atuk tu balik je ke rumah dia, arwah pakcik dia ni menghembuskan nafas yang terakhir. Katanya arwah pakcik dia ni ada ambil saka yang tak bertuan. Dan saka tu adalah kakek daripada Indonesia. Dah tu macam biasalah kalau dah saka, dia perlukan waris. Waris yang dia perlukan pula adalah cucu kepada arwah. Tapi masalahnya, arwah pakcik dia ni tak ada menantu pun lagi. Mana nak dapatnya cucu kan? Jadi sebab itulah arwah susah untuk pergi. Susah untuk hembuskan nafas yang terakhir dia. Katanya saka tu susah nak lepaskan arwah ni selagi arwah ni belum ada waris. The end. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang sukakan video ni, dan macam biasa kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.